Hari ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini Selasa, Ya. 28 Disember 2021 bersama saya Taufik Isa dan juga rakan saya Washarina Wan Abdul Rahman dalam Malaysia petang ini. Kita hari ini nak cerita berkaitan dengan masih lagi mood pasal banjir Betul. kan, banjir Jumaat lepas yang melanda negeri Selangor sebenarnya ialah membuka mata ramai pihak, terutama sekali bagaimana agensi-agensi kerajaan menguruskan bencana ini. Kita dapat saksikan, Rina, di laman Twitter, di Facebook, ramai yang tidak berpuas hati dengan proses orang kata menyelamat, proses meringankan lagi bebanan masa-masa banjir ini. Walau bagaimanapun Taufik, kalau kita pergi lebih dalam kepada apa yang ditweet ataupun apa dikongsi di media sosial oleh jabatan-jabatan kerajaan dan sebagainya, kita juga mendapat pengetahuan bahawa ia tidaklah semudah seperti yang kita bayangkan ataupun kita jangkakan apabila berlaku satu-satu bencana, dan kita dimaklumkan juga dengan nama-nama agensi-agensi yang terlibat. Agensi ini fungsinya apa, peranannya apa tujuannya dan sebagainya. Ada pula peringkat persekutuan, peringkat negeri, peringkat daerah-daerah setempat dan sebagainya. Jadi ini yang sama-sama kita nak tahu. Ya, betul. Tapi kali ini, bencana kali ini yang kita fokuskan kali ini, yang baru-baru ini yang berlaku, terutama sekali di Lembah Kelang, memang diakui sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media di Jelebu Negeri Sembilan pada Selasa, yang tidak menafikan berlaku kelemahan dalam pengurusan bencana banjir, terutamanya di Selangor sehingga meragut nyawa. Dan beliau kata lagi, kerajaan sentiasa telus dan tidak boleh menunding jari kepada mana-mana pihak. Sebaliknya, pengajaran perlu diambil dalam menghadapi bencana sama ada pada masa akan datang. Sebenarnya kalau kita menghadapi sebarang bencana, kita sebagai bangsa, kita tak nak tahu apa penyebab bencana tersebut. Kita nak respon yang cepat dan tangkas diambil dalam menyelamatkan nyawa dan juga harta benda kita. Betul. Kerana itu sebenarnya menerusi Malaysia petang ini, hari ini kita menghubungi di talian Skype Datuk Dr. Aminuddin Hasim, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, untuk memberikan kita pencerahan dan penjelasan berkenaan dengan beberapa perkara yang patut kita faham sebelum mungkin kita menuding jari, mana-mana jari sekalipun. Baik, kalau Datuk Dr. Aminuddin telah pun bersedia di talian Skype sekarang ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih petang ini. Ya, terima kasih juga kepada Datuk. Berkongsi. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami di Malaysia petang ini. Datuk, mungkin saya boleh bertanyakan sedikit, sebenarnya apa peranan NADMA ini, terutama sekali dalam situasi banjir yang melanda terutama sekali di Lembah Kelang baru-baru ini? Apa fungsi yang dibawa oleh NADMA ini? Untuk makluman semua, NADMA merupakan agensi penyelaras dan kita diperuntukkan di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara nombor 20 ataupun kita sebut MKN 20. Sebagai agensi penyelaras, kita berada di peringkat pusat, orang kata Central Agency untuk bencana. Jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan A sampai Z yang berkaitan dengan pengurusan bencana adalah di bawah penyelarasan NADMA. Kita tahu banyak agensi yang terlibat dengan penyelamat sebagai responden kepada bencana. Banyak. Kita boleh namakan Angkatan Pertahanan Awam, Rela, Polis, Angkatan Tentera, Kementerian Kesihatan dan pelbagai agensi yang terlibat. Tetapi kita perlukan satu agensi yang diberi tanggungjawab untuk menyelaras pelbagai agensi yang ada ini, supaya kita dapat menyusun, siapa masuk dulu, siapa yang jaga home base, siapa yang jaga war room, siapa yang melihat berkaitan dengan makan minum, siapa yang melihat yang berkaitan dengan kesihatan dan pelbagai lagi aspek penyelamat, dan juga kemudahan untuk mangsa-mangsa yang tertekan akibat bencana ini. Jadi kita sebagai agensi pengurusan yang berada di pusat, tentunya kita hendak memastikan bahawa agensi penyelarasan bencana di tingkat negeri yang mana diketuai oleh setiausaha kerajaan negeri dan juga yang berada di tingkat daerah yang mana dikelolakan oleh diketuai oleh pegawai daerah. Kita banyak kita ada 14 negeri, ada 222 daerah, dan ini semua perlu penyelarasan dari masa ke semasa. Jadi memandangkan
NATMA tidak ada di daerah ataupun di negeri, jadi kita memantaunya daripada pusat melalui National Disaster Command Center. Pusat pengurusan di sinilah. Jadi kita memastikan segala data, segala sistem-sistem yang untuk memberi amaran dan bagaimana respon itu dapat diberi, kita kawal dan kita lihat, kita pantau di pusat. Untuk negeri, mereka ada mekanisme mereka sendiri. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri. Di sini mereka akan akan dibantu oleh tentera di peringkat negeri, polis di peringkat negeri, APM dan rela semua di peringkat negeri. Dan apabila berlaku sesuatu bencana, setiausaha kerajaan negeri yang akan mengambil alih pengarahan tersebut. Begitu juga di daerah. Begitu juga di daerah di mana pegawai daerah yang akan mengambil arahan tersebut. Cuma apabila kes-kes tertentu yang tidak dapat diselenggara ataupun dikawal dengan baik, di sinilah NATMA melihat keadaan itu perlu intervensi sama ada dari peringkat negeri ataupun dari peringkat pusat. Okay. Dan kita lihat contoh-contoh bukan saja kalau berkaitan dengan banjir. Kita lihat dahulu kes yang mana pencemaran kimia di Sungai Kikin di Johor. Apabila perkara itu memerlukan intervensi daripada pusat kerana Jabatan Alam Sekitar atau Jabatan Kimia berada di kerajaan pusat, kita cuba membuat intervensi dengan bawa pakar-pakar ini ke peringkat daerah. Itu peranan NATMA. Apabila sesuatu perkara yang bukan subjek expert yang perlu dibawa luar daripada daerah tersebut, kita akan membuat intervensi tertentu. Jadi kita ni sebagai penyelaras. Okey. Tidak sepatutnya kita berada di bawah, tetapi mengawal keadaan supaya segala respon dapat dilaksanakan dengan lebih teratur oleh agensi-agensi seperti Angkatan Tentera, Polis dan sebagainya lah. Baik, biar Datuk sebut peranan NATMA sebagai penyelaras. Jadi approach yang pertama, approach paling awal berbentuk top down ataupun bottom up. Maksudnya NATMA menguruskan bencana apabila bencana itu sudah sah sebuah bencana. Tapi sebelum ia dikenal pasti sebagai sesebuah bencana, dari mana makluman itu? Adakah NATMA yang memutuskan ini adalah sebuah bencana ataupun ia perlu datang dari peringkat yang bawah tadi yang Datuk sebut, di peringkat daerah, di peringkat negeri ini? Ada beberapa peringkat bencana. Tahap satu ialah bencana di peringkat daerah. Hanya